Sarawak memiliki beberapa keunikan dan keindahan yang tersendiri sehingga menjadi destinasi pelancong. Negeri Sarawak kaya dengan keindahan alam semula jadi yang menyimpan pelbagai khazanah bumi, flora dan fauna yang terpelihara sentiasa memukau hati para pelancong ke bumi kenyalang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini himpunan kami akan membentangkan tajuk Sistem Kebudayaan, Kemajuan Sosial dan Kebudayaan Sesatu Bangsa yang menekankan atribut nilai dan sifat Sarawak. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 14 orang ahli kumpulan. Menurut utusan Borneo Online, Malaysia terbentuk dengan penyertaan Sabah, Sarawak dan Malaya pada 16 September 1963 di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Negeri Sarawak dikenali dengan gelaran Bumi Kenalang. Ia merupakan satu daripada 14 buah negeri di Malaysia. Sabah dan Sarawak yang terletak di Pulau Borneo kebiasaannya dikenali sebagai Malaysia Timur. Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia yang terdiri daripada 27 kumpulan etnik mengikut kawasan pendapatan. Baik, sekarang kita akan teruskan dengan sistem kebudayaan sesuatu bangsa di Malaysia. Esogami ditakdirkan sebagai adat atau perbuatan mengawini seseorang daripada kaum lain, memandangkan kebanyakan individu berkahwin dalam kalangan bangsa mereka sendiri, maka tidak hairanlah sekiranya beberapa isu yang timbul berkenaan adanya individu yang lebih memilih untuk berkahwin campur. Perkahwinan campur dalam kalangan individu berlainan kumpulan etnik semakin meningkat dan diterima secara meluas. Sarawak mempunyai kumpulan etnik yang banyak dan setiap daripadanya memiliki bahasa, budaya dan gaya hidup yang tersendiri. Majoriti daripada masyarakat di Sarawak adalah terdiri daripada kaum Iban, Cina, Bidayuh, Melanau dan Melayu. Selain itu, masyarakat di Sarawak mengamalkan pelbagai kepercayaan agama seperti Islam dan Kristian. Maka kepelbagaian kaum dan kepercayaan membentuk kebudayaan eksogami di Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung pembentangan sebelum ini yang bertajuk eksogami. Anda semua sudah tahu bukan apakah itu eksogami? Eksogami adalah berkahwin campur ataupun perkahwinan antara dua kaum yang berbeza. Terdapat dua faktor eksogami. Faktor yang pertama, faktor persekitaran. Faktor yang kedua, faktor motivasi. Apakah itu faktor persekitaran? Faktor persekitaran merangkumi faktor sosial, perubahan budaya dan juga faktor keakraban. Contoh yang dapat saya berikan di sini ialah individu yang bergaul ataupun membesar dengan masyarakat yang berbilang kaum ataupun etnik lebih cenderung untuk berkahwin campur. Mereka lebih terbiasa bergaul dengan kaum yang berbeza daripada kaum mereka. Ini dah menimbulkan minat untuk mereka meneroka dan juga mengamalkan budaya tersebut. Contohnya, masyarakat Melayu yang berkahwin dengan masyarakat Iban. Apabila mereka berkahwin, mereka dapat bertukar budaya dan juga mereka dapat mengamalkan budaya yang berbeza sebelum mereka berkahwin. Contohnya, masyarakat Iban merayakan Hari Gawai, manakala masyarakat Melayu merayakan Hari Raya Aidilfitri. Ini dapat bertukar-tukar budaya serta dapat mengenali dan mendalami lagi agama Islam bagi masyarakat Iban jika dia bukan Islam sebelum ini. Dan yang kedua, mempunyai ahli keluarga yang berkahwin campur. Apabila terdapat ahli keluarga ataupun kaum kerabat yang berkahwin bukan daripada kaum mereka tersendiri, menimbulkan minat dan juga rasa kagum dalam diri salah satu kaum tersebut. Contoh yang dapat saya berikan seperti masyarakat Melayu yang berkahwin dengan kaum Kadazan, mereka lebih tertarik untuk mengenali adat dan juga budaya masyarakat Kadazan, dan juga masyarakat Kadazan kagum dengan budaya dan juga serta adat yang diamalkan oleh kaum Melayu. Ini dapat menyebabkan berlakunya perkahwinan campur antara dua kaum tersebut. Melalui faktor motivasi. Apakah itu faktor motivasi? Faktor motivasi merangkumi faktor xenofilia, cinta dan juga keserasian.
Apakah itu xenofilia? Xenofilia adalah daya tarikan ataupun rasa kagum terhadap budaya asing, adat asing ataupun sesuatu perkara yang tidak biasa dilihat. Hal ini juga kita dapat lihat dengan masyarakat luar yang kagum dengan budaya masyarakat Malaysia menyebabkan mereka berkahwin dengan masyarakat setempat kita. Dan mereka lebih memilih untuk tinggal di Malaysia untuk mendalami lagi budaya masyarakat Malaysia. Sama juga di Sarawak. Xenofilia timbul dalam kalangan masyarakat setempat untuk mengenali budaya dan kaum yang berbeza daripada kaum mereka. Selain itu, faktor cinta dan juga keserasian merupakan pendorong terbesar berkahwin campur. Kita dapat lihat juga perkahwinan campur akibat daripada cinta dan keserasian adalah yang terbesar sekali dalam masyarakat kita di Malaysia. Mereka tidak memandang rupa, taraf ataupun adat. Apabila timbul keserasian menyebabkan mereka selesa untuk meneruskan hidup sebagai pasangan berkahwin. Pasangan yang serasi bersama lebih cenderung untuk mengekalkan perkahwinan mereka berbanding mereka yang berkahwin atas dasar taraf ataupun disebabkan harta. Seterusnya ialah kesan eksogami. Kesan eksogami ialah perkahwinan campur. Perkahwinan campur adalah hasil daripada interaksi dan komunikasi antara manusia pelbagai bangsa dan budaya. Melalui kesan eksogami ini, kita boleh melihat dari sudut pencampuran bahasa, penyebaran agama, pencampuran budaya, pencampuran makanan dan hubungan erat yang membentuk paduan antara kaum. Kesan yang pertama ialah pencampuran bahasa. Pencampuran bahasa juga kita boleh melihat jika seseorang individu yang berkahwin dengan pasangan yang berlainan bangsa atau agama akan lebih cenderung untuk bertutur dalam bahasa masing-masing. Contohnya, seorang gadis Cina Muslim berkahwin dengan jaka Melayu. Seperti kebiasaannya, pasangan akan saling mempelajari bahasa ibunda masing-masing dan mengajarkan kepada anak-anak mereka dalam kedua-dua bahasa. Selain itu, kesan yang kedua ialah penyebaran agama. Contohnya, di Melaka, kedatangan para pedagang Arab ke Melaka yang membawa sekali agama mereka iaitu agama Islam untuk disebarkan. Walau bagaimanapun, kesan yang ketiga ialah pencampuran budaya. Pencampuran budaya ialah tata cara hidup sesuatu kelompok atau kumpulan sosial. Kesan budaya ini menggalakkan berlakunya perkahwinan campur antara dua buah kelompok dapat dilihat seperti berlakunya di tanah Melayu. Contohnya, kedatangan para pendatang India Muslim ke tanah Melayu yang datang untuk berdagang. Kesan yang keempat ialah pencampuran makanan. Contohnya, perkahwinan campur di antara orang Melayu dengan Cina akan menyebabkan berlakunya pencampuran budaya seperti pencampuran makanan tradisi kaum. Akhir sekali, kesan yang kelima ialah hubungan erat yang membentuk perpaduan antara kaum. Contohnya, tuntutan pekerjaan yang lebih baik mendorong seseorang rakyat Malaysia untuk berhijrah ke negara lain dan akhirnya berkahwin di sana. Kemuafakatan Sarawak tiada tolok bandingnya. Pembangunan dan kemudahan infrastruktur yang terancang menjadikan Sarawak sebagai destinasi pilihan masyarakat dunia. Seterusnya, kemajuan sosial di Sarawak. Kemajuan sosial berlaku di Malaysia kerana perubahan dinamik dalam pelbagai aspek kehidupan, menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang sentiasa bergerak maju. Negeri Sarawak telah melakukan pelbagai transformasi serta perubahan dalam pelbagai aspek. Antaranya ialah kemajuan infrastruktur. Antara kemajuan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pihak British ialah membina pelabuhan serta lapangan terbang. Kemajuan infrastruktur bertujuan melicingkan pentadbiran, memudahkan perhubungan pegawai dan pelabur serta meningkatkan perkembangan ekonomi British di negeri Sarawak. Selain itu, kemajuan pendidikan yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Selain itu,
berlaku juga kemajuan sosial dalam aspek pendidikan. Pendidikan merupakan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sesebuah negara. Negeri Sarawak agak ketinggalan dalam kemajuan pendidikan berbanding negeri semenanjung yang lain. Pihak kerajaan telah membina banyak sekolah di negeri Sarawak bagi meningkatkan taraf pendidikan mereka. Kemajuan sosial yang lain ialah kemajuan dalam aspek perubatan dan kesihatan. Sebuah hospital kecil telah dibina pada zaman kolonial British bagi menyediakan perkhidmatan perubatan dan kesihatan kepada para penduduk. Pembinaan ini adalah untuk memudahkan mereka mendapat rawatan yang sebaiknya dengan kadar segera. Akhirnya, kemajuan sosial yang terakhir berlaku di Sarawak ialah kemudahan awam. Penyediaan kemudahan awam yang ada hanyalah semata-mata untuk para pelabur dan pegawai British yang tinggal di kawasan bandar. Antara kemudahan yang ada ialah seperti air paip serta bekalan elektrik. Selepas pembentukan negara Malaysia, pihak kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM129 juta untuk projek bekalan air di luar bandar. Bekalan elektrik telah lama wujud berbanding bekalan air. Kemudahan awam yang berlaku di Sarawak juga dibuktikan dengan penyediaan sistem telekomunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan liputan dan kelajuan internet di kawasan tersebut. Jadi kita teruskan lagi dengan kemajuan sosial, infrastruktur, kemajuan infrastruktur di Sarawak. Jadi kemajuan infrastruktur ni telah berlaku lamanya ketika era pentadbiran kolonial British lagi. Kenapa British sangat menitik beratkan kemajuan infrastruktur ini? Hal ini kerana bertujuan untuk melicinkan pentadbiran mereka serta memudahkan perhubungan pegawai dan pelaburan bagi meneruskan ataupun memperkembangkan lagi ekonomi di Sarawak ketika itu. Jadi ini antara beberapa poin yang berkaitan dengan infrastruktur. Yang pertama ialah pembinaan dan pembaikan jalan raya. Pembinaan dan pembaikan jalan raya ini bertujuan untuk menghubungkan kawasan pedalaman dan bandar bagi memudahkan pergerakan masyarakat. Jadi contohnya pembinaan jalan raya yang dibina di Sibu, itu sebagai contoh. Dan yang kedua ialah membina pelabuhan. Sebagai contoh, membina pelabuhan besar di Miri dan pelabuhan kecil di Lingga. Ia bertujuan untuk memudahkan urusan perdagangan dan untuk kemajuan ekonomi. Jadi yang ketiga adalah perluasan dan pembinaan landasan lapangan terbang bertujuan memajukan sistem perhubungan udara dan meningkatkan hubungan luar. Ini adalah salah satu daya tarikan supaya para pelancong di luar datang ke Sarawak untuk melancong. Ini adalah sebahagian infrastruktur yang dilakukan. Sehingga kini masih lagi infrastruktur itu berjalan, seperti contoh Pen Borneo Highway. Itu antara salah satu kemajuan Sarawak dan banyak lagi. Sekian. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan ini dengan tajuk saya, iaitu pendidikan di negeri Sarawak. Umumnya kita tahu bahawa pendidikan memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sesebuah negara. Jika rakyat tidak ada akses ataupun penyediaan pendidikan yang sempurna dan berkualiti, maka peluang mereka untuk menikmati kemajuan ekonomi akan terjejas.
Pada awalnya, negeri Sarawak ini agak ketinggalan dalam kemajuan pendidikan berbanding dengan negeri-negeri semenanjung yang lain. Hal ini demikian kerana sewaktu pemerintahan awal Brooke, beliau kurang memberi perhatian dan penekanan terhadap aspek pendidikan. Selain itu, muncul pula pendidikan yang menekankan aspek keagamaan semata-mata, iaitu dibawa masuk oleh para membalik Kristian dan gereja Katolik. Mereka ini menyebarkan keagamaan dan menyebarkan Injil kepada masyarakat Sarawak seperti kaum Medayu. Namun, pendidikan di Sarawak mula berkembang dari semasa ke semasa. Hal ini kerana Charles Brooke mula membina sekolah untuk bangsa Cina dan Melayu. Sekolah Cina yang dibina dibiayai oleh kerajaan Cina sendiri dan menggunakan sukatan dalam buku teks dari negara Cina juga. Beliau juga telah membina sekolah Melayu walaupun hanya sekolah rendah sahaja. Hal ini untuk melatih bangsa Melayu Sarawak menjadi guru kepada sekolah Melayu. Kemajuan pendidikan di Sarawak ini telah berlaku juga di kawasan-kawasan di pedalaman. Pihak kerajaan telah membina banyak sekolah di kawasan tersebut bagi menaik taraf pendidikan mereka. Antara sekolah-sekolah yang dibina di kawasan tersebut adalah sekolah Inggeris, iaitu sekolah St. Thomas, sekolah St. Mary dan sekolah St. Teresa. Semua sekolah ini dibina di Bandar Kuching. Seterusnya, kemajuan pendidikan di Sarawak terus berkembang maju apabila pihak kerajaan kini merancang dan melaksana pelbagai tindakan yang produktif dalam kemajuan pendidikan di Sarawak. Antaranya, pihak kerajaan telah melancarkan projek Rural Transformasi Initiative (RTI) iaitu pada tahun 2018, yang mana projek ini bertujuan untuk menaik taraf dan mengubah suai 33 buah sekolah di Sarawak. Selain itu, pembinaan sekolah juga dijalankan iaitu Sekolah Kebangsaan Meludam dan Sekolah Kebangsaan Ulu Segan. Ini adalah antara pembinaan sekolah baru. Tambahan lagi, pihak kerajaan juga telah memperuntukkan 1 bilion ringgit Malaysia secara berperingkat bagi pembinaan bangunan baru dan menaik taraf bangunan di sekolah-sekolah tertentu di Sarawak. Misalnya Dewan Serbaguna, Bilik Darjah, Tandas Pelajar, Flat Kediaman Guru dan kemudahan lainnya. Sekian saja daripada saya. Dari segi perubatan dan kesihatan, pada peringkat pertama, pembinaan hospital kecil kepada para pelabur, pegawai British dan juga buruh. Seterusnya, penekanan terhadap pengawalan pelbagai jenis penyakit seperti malaria dan TB. Seterusnya, mengadakan pelbagai kempen. Kemudian, pembinaan banyak hospital, penyediaan perkhidmatan X-ray, penyediaan perawatan khusus bagi pelbagai jenis penyakit dan mengadakan pelbagai program kesihatan desa. Dan bagi peringkat yang terakhir ialah penubuhan beberapa hospital utama, pembinaan hospital di kawasan desa serta pembinaan beberapa hospital swasta. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membincangkan Bulan Awam di Sarawak. Bulan Awam di Sarawak ini boleh kita kategorikan dalam 3 aspek utama. Yang pertama adalah bekalan air, yang kedua adalah bekalan elektrik, yang ketiga ialah bekalan telekomunikasi. Baiklah, sekarang kita beralih dahulu ke bekalan air. Dan air di Sarawak telah pun lama wujud sebenarnya. Hatta ketiga-tiga ini telah pun lama wujud, iaitu bekalan elektrik, bekalan air dan telekomunikasi. Di mana bekalan air di Sarawak telah pun menggunakan bekalan air tradisional sejak pemerintahan Raja Melayu Brunei lagi, iaitu menggunakan perigi, dan air hujan dan air sungai. Namun, pada pemerintahan British telah berwujud pembinaan sistem bekalan air paip kawasan tertentu seperti Miri, Kuching dan Sibu. Dan penduduk luar bandar telah masih menggunakan tradisi lama, iaitu air hujan, air perigi dan air tadahan hujan. Namun, sejak pembentukan Malaysia telah pun diperuntukkan sebanyak 129 juta ringgit Malaysia untuk satu projek disebut BLAB, iaitu bekalan air luar bandar, di mana untuk membekalkan air bersih di seluruh luar bandar di Sarawak yang dibantu oleh agensi tertentu bagi melakukan kerja pemulihan bekalan air ini. Baiklah, bekalan elektrik. Bekalan elektrik di Sarawak telah pun lama wujud sejak pemerintahan Melayu Brunei lagi, di mana
dan diperkasakan oleh Raja Brooke, di mana beliau telah mengasaskan satu sistem disebut sebagai Electricity Supply dan sekarang telah pun disebut namanya sebagai SESCO, iaitu Sarawak Electricity Supply Company, di mana telah pun bekalan elektrik ini telah pun difokuskan kepada bandar-bandar utama, di antaranya ialah Kati, Bintulu, Kuching, Sibu dan Miri. Utamanya Kuching dan Miri, di mana pada pembentukan Malaysia kini telah mewujudnya satu projek skim bekalan elektrik luar bandar sebagai RES untuk menjangkau elektrik di seluruh kawasan luar bandar di Sarawak. Di antaranya ialah Saribas dan banyak tempat lagi. Baiklah, kita beralih ke bekalan telekomunikasi. Bekalan telekomunikasi tidak pun ditekankan pada zaman Raja Melayu Brunei, namun pada pemerintahan British bagi meningkatkan sektor pelaburan dan sektor ekonomi telah pun wujud pemasangan alat pemancar di antara Kuching Singapura untuk meningkatkan pelaburan ekonomi Sarawak. Dan pada pembentukan Malaysia kini wujudnya cadangan pembinaan menara telekomunikasi yang besar di kawasan pedalaman untuk memastikan capaian internet itu sampai di seluruh kawasan Sarawak, dan telah wujud satu lembaga disebut sebagai Lembaga Multimedia Sarawak ataupun SMA, di mana berfungsi sebagai membina menara telekomunikasi di seluruh kawasan Sarawak. Sebagai anak jati Sarawak, saya mengakui bahawa Sarawak telah bermaju ke hadapan, dan ini dibuktikan oleh rakan-rakan saya dan JJ di tangga saya telah pun lama tinggal di Sarawak, di mana mereka orang daripada Kuala Lumpur, kalau tidak saya, di mana mengakui bahawa Sarawak telah pun maju ke hadapan sejak 20 tahun yang lalu. Amat berbeza Sarawak 20 tahun yang lalu dan Sarawak 20 tahun sekarang. Kerana beliau melihat Sarawak sejak 20 tahun lalu telah tinggal sejak jadi guru, dan melihat Sarawak maju ke hadapan atas tiga faktor utama ini, iaitu bekalan elektrik, bekalan air dan bekalan telekomunikasi. Dia harap yang wujudnya kerajaan sekarang Sarawak mampu terus ke hadapan. Marilah sama-sama kita ke Sarawak. Negeri Sarawak juga kaya dengan kepelbagaian budaya dan etnik yang berjaya menambat hati sesiapa sahaja yang bertandang ke negeri Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu pada hari ini, setiap bangsa mempunyai budayanya tersendiri. Termasuklah bangsa di negeri Sarawak. Oleh itu pada hari ini saya akan membentangkan budaya yang terdapat di negeri Sarawak ini. Budaya di negeri Sarawak ini terdapat berbagai, tetapi hari ini saya hanya ingin menceritakan tentang tarian tradisional di Sarawak. Tarian ini merupakan budaya di sebuah negeri, di sebuah bangsa di negeri Sarawak. Antara tarian yang terdapat di Sarawak ialah tarian Dantun Julud, tarian Koncong dan tarian Ngajak. Tarian ini semua mempunyai maknanya tersendiri. Cuma saya akan lebih kepada tarian Ngajak pada hari ini. Tarian Ngajak ini akan dilakukan pada musim perayaan yang besar di negeri Sarawak, iaitu Hari Kawan. Kemudian ianya sangat popular pada kaum Ibang. Kaum Ibang biasanya terkenal sangat dengan tarian Ngajak ini. Pakaian yang digunakan untuk tarian Ngajak ini ialah seperti sirak, ganggun atau baju kurung. Boleh pilih salah satu daripada itu. Mereka juga perlu memakai kain merah yang diikat pada bahagian pinggang hingga ke lutut. Itu merupakan budaya tersendiri. Dan memakai topi yang dihias pada bulu burung. Sekiranya kita melihat tarian yang terdapat bulu burung, itu hanyalah digunakan untuk tarian Ngajak sahaja. Kemudian badan mereka juga akan dipakaikan sejenis baju yang dibuat dari bulu burung tetapi tidak dijahit daripada kiri dan kanannya. Itulah pakaian untuk tarian Ngajak. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah alatan muzik Sarawak. Alatan muzik Sarawak merupakan salah satu kebudayaan sesuatu bangsa di Sarawak.
Sarawak merupakan sebuah negeri yang mempunyai pelbagai alatan muzik yang unik sehingga menjadi simbol kebudayaan masyarakat negeri tersebut. Alat muzik tradisional Sarawak yang paling sinonim dengan masyarakat di Sarawak adalah sape. Alat ini berbentuk seperti gambus, panjang bertali 4, badannya panjang dan berbentuk hampir 4 segi dan diperbuat daripada kayu jagupang. Pada permukaan sape ini kebiasaannya ia diukir dengan ukiran yang bermotifkan orang Iban, Kayan dan Kenyah. Bagi masyarakat Kayan, ukiran ini disebut akeng serta diwarnakan dengan warna merah atau hitam. Alat ini popular dalam kalangan kaum Kayan, Kenyah, Kelabit di Sarawak. Alat ini kebiasaannya akan dimainkan sebagai alat muzik untuk mengiringi para penari atau semasa perayaan besar. Pada zaman dulu, kaum Kenyah akan bermain sape untuk memikat gadis. Cara menggunakan alat ini dengan meribah sape dengan gitar dan dipetik dengan jari jemari sebelah tangan, manakala sebelah tangan lagi menekan tali-tali pada pelbagai peringkat mengikut alunan iramanya. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai seni bina Sarawak. Negeri Sarawak mempunyai beberapa seni bina Sarawak yang bersejarah yang telah dipulihkan dengan baik. Antaranya ialah rumah panjang, rumah tinggi dan rumah buruk. Rumah panjang di Sarawak merupakan satu tradisi kaum Iban yang terdiri daripada satu deret berpuluh-puluh rumah kelamin. Rumah ini juga mempunyai ciri dan keistimewaannya yang tersendiri sama ada dari segi keselamatan dan kebudayaan. Seni bina rumah ini amat berpegang teguh terhadap adat tradisi suku kaum masing-masing yang tidak dipengaruhi oleh masyarakat luar. Rumah ini menggunakan tiang jenis kayu keras dan tidak mudah reput seperti kayu belian yang mudah didapati di Borneo. Bumbungnya pula daripada daun rumbia seperti pantu, mulong dan jenis daun yang tebal. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung slide yang berkaitan dengan kraftangan Sarawak. Sebagaimana yang anda tahu, kraftangan merupakan kerja penghasilan peralatan diguna ataupun hiasan dengan menggunakan tangan sepenuhnya ataupun perkakas-kakas sahaja. Untuk tangan kraftangan seharusnya dikerjakan secara perseorangan ataupun secara kecil-kecilan. Sarawak misalnya menghasilkan kraftangan yang unik hasil daripada etnik yang berbagai berbilang suku kaum. Jadi kita dapat fahami bahawa kraftangan merupakan satu daya tarikan di Sarawak yang mana ianya merupakan sumber pendapatan di negeri Sarawak. Kraftangan di Sarawak juga mengalami kesukaran dalam kemajuan kerana perusahaan berbentuk kekeluargaan. Dan pada masa ini pihak kerajaan telah menubuhkan Perbadanan Kemajuan Kraftangan dengan menubuhkan pelbagai kemudahan dan program latihan keusahawanan. Dan matlamat pihak kerajaan menubuhkan Perbadanan Kemajuan Kraftangan ini adalah kerana untuk meningkatkan hasil pengeluaran dan mutu barangan kraftangan di Sarawak. Jadi ada beberapa contoh kraftangan yang dapat kita lihat di Sarawak, misalnya seperti manik dan perhiasan wanita. Kemudian ada juga beg tangan dan yang ketiga ialah terendak. Apakah terendak ini? Terendak ialah satu alat yang digunakan sebagai pelindung seperti topi di Sarawak. Setiap suku kaum di Sarawak mempunyai kemahiran seni tersendiri, termasuklah seni membuat terendak dalam kalangan masyarakat Melanau. Dan terendak ini dihasilkan dalam pelbagai corak dan pelbagai jenis warna. Dan pada masa kini, terendak bukan sahaja berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga boleh dijadikan sebagai hiasan di dinding rumah. Baiklah, kita lihat pada slide yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan perayaan di Sarawak. Antara perayaan yang berlaku di Sarawak ialah Hari Gawai Dayak. Tahukah anda maksud gawai sebenarnya ialah pesta
Jadi, Hari Gawai Dayak bermaksud Hari Pesta Dayak. Hari Pesta Dayak merupakan perayaan yang terbesar di Sarawak. Hal ini bermaksud setiap masyarakat Sarawak akan menyambut perayaan ini bersempena untuk kesyukuran dia, dan ianya disambut pada 1 Jun setiap tahun. Dan ianya merupakan satu simbol bagi menandakan tamatnya musim menuai. Dan Hari Gawai Dayak ini mempunyai unsur-unsur keagamaan dan sosial. Sebagaimana yang kita dapat lihat pada slide ini, antara cara perayaan Gawai adalah dengan menyanyi, menari dan minum tuak. Untuk pengetahuan anda, tuak ini telah dibuat sebelum tibanya Hari Gawai Dayak, iaitu sekitar bulan Mei. Dan setelah masuknya bulan Jun, mereka akan menyambutnya dengan meminum tuak sebagai tanda kesyukuran kepada semangat padi. Dan antara aktiviti lazim sempena Hari Gawai Dayak yang mereka sambut ini ialah mereka akan saling menziarahi ahli keluarga dan makan bersama di rumah panjang masing-masing. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pakaian tradisional, yang mana pakaian tradisional juga merupakan salah satu kebudayaan yang wujud di Sarawak. Keunikan dan keindahan yang ada pada pakaian tradisional bagi setiap etnik di Sarawak terselah melalui ragam hias yang mempamerkan kemahiran tangan yang mereka lakukan. Oleh itu di sini kami mempamerkan pakaian tradisional bagi beberapa etnik yang popular di Sarawak. Antaranya adalah kaum Bidayu, kaum Ulu, kaum Iban dan juga pakaian tradisional bagi Melayu Sarawak. Yang pertama adalah pakaian kaum Iban. Bagi kaum Iban lelaki, mereka akan mengenakan baju burung dan sirat serta tali pinggang lampir atau jaket tenunan yang bermotifkan Iban dan sirat atau cawat dari kain tenun kasa yang mana puncanya dihiasi dengan tenunan bercorak. Selain itu, mereka juga akan mengenakan ikat di kepala. Manakala bagi pakaian wanita Iban pula, mereka akan memakai skirt atau bidang tenun puang. Manakala bagi bahagian atas pula, mereka akan memakai baju kecil atau kemban dan dilindungi dengan marik empang dari manik. Selain itu, mereka juga acap kali memperhiaskan diri dengan barangan-barangan yang diperbuat daripada perak seperti rawai dan juga tali pinggang. Seterusnya, keindahan pakaian kaum etnik dari Sarawak turut terselah dengan ragam hias yang memamerkan kemahiran tangan yang dihasilkan. Begitu juga pakaian tradisional kaum Sarawak Ulu. Pakaian kaum Ulu lelaki ialah mereka gemar memakai kulit kambing sulung dan cawat sati serta perhiasan kepala yang diperbuat daripada bulu kenelam. Manakala pakaian kaum Ulu wanita banyak menggunakan manik dan labuti sebagai pemilih pakaian. Pakaian ini diperbuat daripada taam kaldu merah berhias labuci bermotifkan asa dan naga. Subang telinga asing yang diperbuat daripada tembikar bagi melancarkan telinga yang menjadi kebanggaan bagi seseorang wanita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan teruskan pembentangan sebelum ini, iaitu pakaian budaya masyarakat Sarawak. Saya akan menerangkan pakaian Melayu Sarawak. Yang pertama, pakaian Melayu lelaki Sarawak. Lelaki Melayu Sarawak berbaju Melayu bercekak musang serta bersamping songket. Kita dapat lihat mereka berpakaian seperti ini ketika menyambut hari perayaan seperti perayaan Aidilfitri serta Aidiladha. Malah mereka juga berpakaian seperti ini di majlis harja sehari, iaitu apabila mereka berkahwin, untuk menunjukkan lagi tradisi yang mereka warisi. Yang kedua, pakaian Melayu wanita Sarawak. Perempuan Melayu Sarawak berbaju kurung teluk belanga. Kepala mereka sentiasa dihiasi selayar serta disediakan lagi dengan selempan daun di bahu. Mereka juga mengenakan baju kurung broker, bersarung songket bunga tabur serta selayar kerengkam dan selempan songket. Mereka mengenakan pakaian yang istimewa ini pada hari raya juga, serta mereka berpakaian seperti ini di majlis perkahwinan serta hari
hari kebahagiaan mereka, iaitu ketika mereka bersanding. Ini dapat menunjukkan tradisi yang mereka warisi serta dapat dilihat oleh kaum-kaum lain. Seterusnya adalah makanan tradisional. Sebagaimana yang kita tahu, di setiap negeri di Malaysia semestinya mempunyai makanan tradisi masing-masing. Begitu juga di Sarawak, mereka turut mempunyai makanan tradisinya yang tersendiri yang mana ianya agak sukar untuk didapati di semenanjung Malaysia. Antara makanan yang popular di Sarawak adalah kek lapis. Kek lapis adalah antara makanan yang acap kali menjadi daya tarikan buat para pelancong yang datang berkunjung di Sarawak. Hal ini mungkin kerana keunikan corak dan keindahan rasanya sehingga menjadi daya tarikan khususnya buat kanak-kanak. Untuk pengetahuan anda, kek lapis adalah antara hidangan utama yang perlu ada sewaktu musim perayaan di Sarawak. Seterusnya, tumpit juga adalah antara makanan yang popular di Sarawak. Tumpit adalah makanan utama bagi masyarakat Malanau yang mana suatu ketika dahulu ia dikenali sebagai lemantah yang menjadi pengganti kepada ubi kayu dan juga beras sewaktu zaman peperangan kedua yang mana ketika itu masyarakat mengalami masalah untuk mendapatkan bekalan makanan. Tumpit bentuknya seperti lempeng dan sedap dicicah dengan gula Melaka. Tumpit adalah antara makanan yang berkhasiat kerana kandungannya yang mempunyai protein, karbohidrat dan juga zat besi yang bagus untuk kesihatan manusia. Antaranya yang lain adalah udang cincang pes. Udang cincang pes adalah antara makanan yang popular di Sarawak tetapi ianya agak sukar untuk didapati dan kebiasaannya didapati di kawasan pendalaman di Sarawak. Udang cincang pes kebiasaannya dibuat sewaktu musim udang kerana ianya diperbuat daripada udang yang dicincang bersama nasi dan dibalut dengan pucuk nipah muda. Jadi kita teruskan lagi dengan permainan tradisional di Sarawak. Permainan tradisional di Sarawak ada dua yang terkenal, iaitu yang pertama tibau dan yang kedua adalah asin. Apa itu tibau? Permainan apa itu tibau? Tibau ini adalah sejenis permainan yang dibuai, sejenis buaian yang dibuai dan dimainkan oleh kaum Melanau. Tujuan mereka bermain ini ada dua tujuan. Yang pertama ialah bagi meraihkan musim buah yang tiba dan yang kedua permainan mencari jodoh bagi golongan remaja kaum Melanau. Okey, permainan tibau ini dimainkan di kawasan yang lapang dan tidak mempunyai batu-batu kerikil bagi mengelakkan kecederaan yang tidak diingini. Jadi yang seterusnya adalah permainan tradisional yang kenal di Sarawak iaitu asin. Apa itu asin? Asin adalah permainan yang dimainkan oleh kanak-kanak. Permainan ini sesuai dimainkan oleh 2 atau 3 orang. Permainan ini juga menggunakan plastik getah dan 2 batang kayu. Cara permainan ini adalah dengan melastik gabungan getah yang diikat pada kedua batang kayu. Dan jatuhan getah yang paling banyak dikira sebagai pemenang. Jadi ini adalah berikut dua permainan tradisional yang terkenal di Sarawak. Sekian. Seterusnya, kesimpulan. Berdasarkan kajian daripada kumpulan kami, kerja khusus ini telah menyatakan bahawa Sarawak merupakan negeri yang amat bertuah di Malaysia dan negeri yang kaya akan kepelbagaian kaum, budaya dan agama. Dengan kepelbagaian ini telah melahirkan pelbagai corak warisan, adat resam, bahasa, budaya, busana, makanan, tarian, keunikan kraftangan dan sebagainya. Dengan kepelbagaian ini tidak menjadi batu penghalang kepada Sarawak untuk hidup aman dan damai. Kemajuan sosial yang telah meningkat dari semasa ke semasa telah memudahkan kehidupan rakyat di Sarawak. Akhir kalam, diharapkan kepada semua negeri di Malaysia termasuk juga Sarawak
akan terus hidup aman dan damai pada masa akan datang. Akhirnya, sekian terima kasih daripada kami Kumpulan 5 pembentangan tentang negeri Sarawak. Sesungguhnya Sarawak mempunyai keunikan yang tersendiri dan kami sayang Sarawak.